Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah di atas pelantikan Tuan Yang Dipertua. Harapan saya semoga dapat menjalankan amanah ini dengan baik sekali demi kesejahteraan rakyat Malaysia, insya-Allah. Di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih terhadap peluang yang diberikan untuk membahas titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Walaupun tertangguh, namun kita mendapat masa yang agak panjang untuk memahami titah diraja yang pada hemah saya tetap memfokuskan kepada kesejahteraan dan keselamatan rakyat walaupun dalam menghadapi wabak COVID-19. Saya berharap Tuan Yang Dipertua akan meneruskan mempertahankan hak-hak rakyat yang kini berhadapan dengan pelbagai cabaran ekonomi berikutan pandemik yang melanda seluruh dunia. Tuan Yang Dipertua dengan cabaran ekonomi dan juga membiasakan diri kepada norma baru, saya berharap agar pembangunan infrastruktur asas akan terus disalurkan terutama di Sabah dan Sarawak, memandangkan terdapat jurang perbezaan pembangunan yang sangat besar di antara Sabah Sarawak berbanding negeri-negeri semenanjung yang lain. Perkara yang saya ingin sebutkan ini mungkin agak klise dengan izin dan sering menjadi topik hangat jika membincangkan tentang pembangunan di negara ini. Tetapi sebagai wakil rakyat yang diberi mandat untuk membawa suara mereka di Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengetengahkan perkara ini untuk diberi perhatian agar tidak berlaku layanan berbeza dari segi pembangunan kerana Sabah Sarawak membentuk Malaysia mempunyai hak yang sama seperti negeri yang lain. Tuan Yang Dipertua, terlalu banyak yang kami mahukan kerana terlalu banyak kesusahan rakyat Sabah dan Sarawak hadapi, terutamanya dalam meneruskan kehidupan harian, meningkatkan taraf ekonomi, berikutan infrastruktur asas yang masih jauh ketinggalan. Saya ingin membawa Dewan ini untuk merasai derita kami di Kota Belud pada 27 hari bulan Jun 2020 yang lepas, di mana Kota Belud mengalami banjir besar menyebabkan beberapa rumah musnah, ada yang hanyut di bawah arus deras, ada juga beberapa buah rumah yang terbakar akibat litar pintas selepas banjir, manakala beberapa jalan yang terputus akibat hakisan tanah. Malah jalan utama juga tidak dapat dilalui beberapa hari kerana paras air yang tinggi. Jalan-jalan ini yang Dipertua bukan sahaja jalan utama bagi daerah Kota Belud, tetapi juga menghubungkan daerah-daerah yang lain seperti Kota Marudu, Kudat, Tandik dan Pitas. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua, sehingga hari ini Jabatan Kebajikan Masyarakat Kota Belud masih lagi menerima laporan kerosakan daripada penduduk, manakala Jabatan Pertanian menganggarkan kerugian untuk penanaman padi sahaja lebih kurang ringgit Malaysia 2.4 juta, melibatkan 570.75 hektar keluasan kawasan, dan ini tidak termasuk kerosakan infrastruktur akibat banjir. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, banjir di Kota Belud menjadi signifikan semenjak kejadian gempa bumi pada tahun 2015 yang meragut 18 nyawa warga negara dan juga pelancong asing, menyebabkan sungai-sungai di daerah Kota Belud menjadi cetek. Untuk rekod, Kota Belud mengalami 86 kali banjir pada tahun 2017 melibatkan 6 kali pemindahan. Manakala pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing merekodkan 8 kali banjir dan 4 kali banjir kerana kita mengalami musim panas yang panjang. Walau bagaimanapun, untuk tahun 2020 ini Yang Dipertua, baru saja kita menginjak bulan Julai. Tetapi angka-angka semakin kritikal. Tren banjir di Kota Belud juga berubah. Hujan saja air sudah naik dan melimpah ke jalan raya. Mengikut rekod, banjir di Kota Belud setakat ini sudah 2 kali yang melibatkan banjir besar dan melibatkan 2 kali pemindahan. Dan kita tahu hujan akan berterusan hingga hujung tahun. Tuan Yang Dipertua, saya dimaklumkan bahawa permohonan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah dalam rancangan Malaysia ke-12 sebanyak ringgit Malaysia 90 juta. Cuma yang diluluskan hanya ringgit Malaysia 50 juta pada tahun 2017. Menurut JPS, satu tender berkenaan
kajian kemungkinan feasibility study bersepadu sumber air dan tebatan banjir di Kota Belud telah dipanggil pada September 2019. Namun, duka cita keputusan tender yang dikeluarkan pada April 2020 tiada penenda yang layak. Hasil daripada keputusan tender ini, saya difahamkan dua tindakan lanjut yang perlu dilakukan. Pertama, perlu kerja pengukuran sungai semula. Kedua, panggilan tender semula selepas siap kerja-kerja pengukuran. Saya ingin bertanya di Dewan Yang Mulia ini. Pertama, adakah kajian ini akan ditender semula? Yang kedua, sekiranya kajian ini ditender semula selepas kerja pengukuran sungai dilakukan, bilakah projek tebatan banjir ini dilaksanakan? Sedangkan kerja mengukur sungai pun belum bermula sampai sekarang. Untuk makluman yang dipertua, keadaan banjir di Kota Belud ini selalunya akan lebih teruk menjelang hujung tahun dan kami sudah tidak mampu mendengar alasan yang sama. Kajian pun belum pun lagi dimulakan. Ini kan pula permohonan rancangan Malaysia yang ke-12 daripada JPS Sabah untuk pengurikan muara sungai Abai, muara sungai Kawang-Kawang dan muara sungai Tempasuk yang masih menunggu kelulusan peruntukan. Tuan Yang Dipertua, kajian pelan induk sudah pun ada sejak tahun 2008 lagi. Saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk beri keutamaan tentang isu banjir di Kota Belud. Kalau sekadar kita mengharapkan kepada pengorekan pasir semata-mata, ia tidak akan pernah menyelesaikan masalah banjir. Tebatan banjir perlu dilaksanakan dengan kadar segera ataupun mungkin cadangan untuk membuat terusan. Mohon Menteri yang bertanggungjawab untuk beri keutamaan kepada Kota Belud tentang isu banjir ini. Tuan Yang Dipertua, jika bercakap tentang pembangunan di negeri Sabah, kami masih bercakap tentang basic necessity, iaitu pembinaan jalan raya, keadaan jambatan dan jambatan gantung yang masih banyak belum dilaksanakan. Begitulah juga yang terjadi di Kota Belud. Justru saya ingin bertanya tentang status pembinaan jalan di kampung-kampung di Kota Belud yang sepatutnya dilaksanakan segera kerana sebelum ini telah disenaraikan sebagai top priority dengan izin. Namun jalan-jalan ini masih belum berturap sehingga kini, sedangkan penduduk kampung memerlukan pembangunan jalan ini memandangkan mereka menjalankan pelancongan secara komuniti dan inilah sumber pendapatan mereka. Jalan-jalan yang saya maksudkan adalah pertama, Jalan Kampung Talungan, Terinti Daun Sayap. Yang kedua, Jalan Kampung Gendukut, Tengkurus Lahanas. Yang ketiga, Jalan Kampung Mengkulat, Pinolobuh Podos. Yang keempat, Jalan Kampung Taburon. Yang kelima, jambatan kenderaan yang menyeberangi Sungai Kadamayan ke Kampung Kaung, lobong-lobong di mana sekolah dan kebanyakan penduduk tinggal. Tuan Yang Dipertua, saya mohon agar pembangunan jalan ini diberi keutamaan kerana inilah impian kami sejak dahulu lagi. Kalaulah prioritinya telah pun diletakkan pada RMK 12, mohon berilah seawalnya pada peringkat pelaksanaan, janganlah ditangguh-tangguhkan lagi. Saya mohon Yang Berhormat Menteri untuk memberikan kabar gembira kepada kami kelak. Selain daripada itu, saya kira sebagai ahli yang berhormat daripada Sabah, soal isu sekolah daif memang isu biasa yang selalu dibahaskan. Cuma untuk bahas di Tadika Raja untuk kali ini, saya ingin fokus pula tentang Tadika Kemas yang sangat daif. Yang merisaukan adalah keselamatan kanak-kanak kecil ini, terutamanya pada waktu sekarang, musim hujan yang hampir setiap hari kami hadapi. Di kesempatan ini saya ingin merekodkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa ada beberapa Tadika Kemas di Kota Belud yang saya lawati sudah tidak selamat pada pandangan saya, terutamanya pada musim banjir ini, dan saya berharap agar peruntukan dapat disalurkan secepat mungkin untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Yang pertama, Tadika Kampung Marabau, bangunan bekas Balai Raya, kampung yang digunakan untuk Tadika Kemas sekarang ini, separuh siling sudah tidak ada, lantai dapur menuju ke tandas yang sudah ranap, manakala atapnya juga bocor. Yang kedua, Tadika Kampung Bangkahak Sumsum, bangunan yang dipinjamkan tetapi tidak mempunyai tandas. Bayangkan sekiranya anak-anak ini berkeperluan, mereka terpaksa meminjam rumah-rumah jiran yang bersebelahan dengan tadika mereka.
Yang ketiga, tadikah kampung Siudon, zinc yang sudah bocor dan even ada sebahagian daripada bangunan ini terpaksa dipasang dengan red tape kerana lantainya sudah roboh dan kerisauan para guru kerana pendawaian elektrik yang tidak selamat. Yang keempat, tadika kampung Labuan. Bangunan tadika asal telah hangus dijilat api sekitar tahun 2017 dan sampai sekarang kanak-kanak ini terpaksa menumpang di balai raya kampung tersebut. Banyak lagi tadika-tadika kemas yang dalam keadaan daif, Tuan Yang Dipertua, di Kota Belud seperti Kampung Rangalau, Kampung Songsong, Kampung Siasai Tamu dan beberapa lagi. Saya percaya anak-anak ini adalah aset negara dan kita perlu menjaga keselamatan mereka ketika menimba ilmu di prasekolah. Saya memohon Menteri yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan segera demi keselamatan anak-anak ini. Tuan Yang Dipertua, isu belia juga salah satu perkara yang ingin saya sebutkan di Dewan ini kerana sudah semestinya sukar untuk memberikan peluang pekerjaan kepada golongan muda, terutamanya kita masih bertarung dengan pandemik yang mencabar. Namun pihak kerajaan perlulah ada inisiatif atau hala tuju untuk memastikan nasib-nasib belia terutamanya di luar bandar terbela. Dalam menghadapi norma baru ketika ini, belia di pekan dan bandar boleh berniaga secara online atau bekerja dari rumah. Tetapi bagaimana dengan nasib belia di luar bandar yang prasarananya dan kemudahan asas tidak menyebelahi kami? Apakah bentuk bantuan atau dana yang kita boleh berikan untuk anak-anak muda di luar bandar yang cenderung kepada bidang perniagaan seperti penjualan produk, perusahaan kecil, pertanian ataupun mungkin inovasi digital yang kita boleh lihat diberikan kepada mereka pendapatan sendiri tanpa mencari kerja dalam norma baru seperti ini. Saya percaya belia-belia mempunyai potensi yang sangat besar untuk kontribut dengan izin kepada kemajuan negara, namun kekangan belia di luar bandar adalah keadaan geografi yang mencabar dan kemajuan infrastruktur asas yang ketinggalan jauh. Ketika negara menghadapi wabak sebegini, saya percaya kerajaan tidak akan mampu memberikan ikan kepada setiap belia dalam jangka masa yang panjang. Maka kerajaan juga perlu mencari jalan untuk memberikan joran kepada mereka agar dapat memancing sendiri ikan untuk santapan seisi keluarga. Saya percaya kerajaan perlu mencari jalan dalam memperkasakan belia agar menjadi penyumbang kepada ekonomi negara dengan hasil dan produk yang mereka ketengahkan. Inisiatif dan pelaksanaan daripada pihak kerajaan haruslah dibuat secara holistik, mengambil kira semua keadaan agar tidak ada belia yang ketinggalan dalam plan yang akan dilakukan kelak. Tuan Yang Dipertua, memandangkan ini adalah ucapan pertama saya dalam Bahasa Diraja semenjak dipilih sebagai wakil rakyat. Saya ingin merekodkan pendirian saya berkenaan Perjanjian Malaysia 1963. Saya terbaca dalam laporan akhbar berita harian pada 11 Mac 2020 bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengadakan mesyuarat dengan parti-parti dari Sabah dan Sarawak berkenaan hal ini untuk memenuhi kehendak rakyat Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam perjanjian berkenaan. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini cuba meminda perkara 1/2 perlembagaan pada 9 April tahun lalu tetapi gagal mendapati majoriti 2/3 untuk diluluskan di Dewan Rakyat. Tuan Yang Dipertua, perkara tersebut telah mengecewakan ramai orang Sabah, mungkin juga rakyat Sarawak sendiri. Maka dengan itu, sekiranya pindaan ini dibentangkan semula dalam masa terdekat, saya berharap penantian yang sudah sekian lama ini berakhir dengan berita yang menggembirakan. Kita berharap agar Perdana Menteri akan mempercepatkan hal ini agar jawatan kuasa khas Kabinet untuk pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 bukanlah satu kerja yang sia-sia. Tuan Yang Dipertua, ketika kita membangga-banggakan kemajuan pesat selepas hanya 5 dekad membentuk sebuah negara, amatlah menyedihkan sebahagian besar dari negara yang dibentuk pada 1963 ini sebenarnya masih merayu-rayu meminta pembangunan jalan raya berturap, merayu meminta penggunaan air bersih, merayu-rayu meminta bekalan elektrik.
Tuan Yang di-Pertua, pembangunan tidak sama rata di wilayah Sabah dan Sarawak berbanding negeri-negeri di Semenanjung selama ini bukanlah masa depan yang diharapkan ketika negara dibentuk pada 16 September 1963. Tuan Yang di-Pertua, dengan ketidaksamarataan pembangunan asas yang dihadapi ketika ini, bagaimanakah kita boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sedangkan kita ibarat bermain di padang yang berbeza? Jika kita mahu melahirkan rakyat yang boleh menjadi job creators instead of makan gaji dengan izin, janganlah sekali-kali mensiakan potensi di Sabah dan Sarawak. Dengan sumber yang sangat banyak, jika wilayah Sabah, Sarawak dibangunkan dengan holistik dan lestari, tidak keterlaluan jika saya katakan Sabah, Sarawak boleh menjadi wilayah yang menyediakan peluang pekerjaan kepada seluruh rakyat Malaysia kelak. Tuan Yang di-Pertua, terdapat beberapa perkara mustahak Sabah Sarawak yang perlu diambil tindakan segera. Saya selaku ahli parlimen muda dari Sabah, saya juga punya impian untuk bercakap tentang perkara-perkara yang lebih sophisticated. Hal-hal baru yang diwar-warkan oleh anak muda zaman ini. Tetapi malangnya saya terpaksa mengambil langkah ke belakang kerana kedudukan kami yang masih ketinggalan. We are not on par progressive with Semenanjung. They are talking about renewable energy, artificial intelligence and all those cool stuffs that we are way behind. Tuan Yang di-Pertua, ada banyak lagi yang saya ingin bahaskan pada hari ini selaku anak muda yang mahukan perubahan untuk Kota Belud, untuk Sabah yang lebih baik. Namun kita dahulukan perkara yang lebih penting dan yang lebih perlu segera diselesaikan pada waktu ini. Sebelum saya mengakhiri bahas Tita Diraja saya pada hari ini, saya ingin memetik satu quote daripada Simon Oliver Sinek yang berbunyi, "Leadership is not about the next election. Leadership is about the next generation." Sekali lagi saya bagi pihak Kota Belud ingin mengucapkan terima kasih di atas peluang untuk berbahas Tita Diraja pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan kepada semua frontliners yang telah bertungkus lumus menjaga keselamatan kita semua. If we are given great power, we should be capable enough to handle it and use it with fair and square. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Belud menjunjung kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud.